wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi, walaupun masih lagi dalam mood beraya Syawal, tak habis lagi raya ni, orang kita beraya sebulan 2 bulan beraya. Kita masih lagi diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di sini pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis kita ini dilimpahkan dengan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah terima sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan datang menuntut ilmu itu sendiri adalah satu perkara yang Nabi SAW berikan keistimewaan. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, bukan menuntut ilmu itu sendiri, nak pergi tu menuntut ilmu, niscaya dalam perjalanannya itu sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya dengan perjalanan itu sendiri Allah Ta'ala memudahkan perjalanannya menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap langkah yang kita jalan, pergi menuntut ilmu, kuliah, mungkin kita pandang kuliah itu tak seberapa pun, kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah duha ke dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di sebaliknya ada satu keistimewaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita betul-betul ikhlas, kalau kita sungguh-sungguh mari, kalau kita betul-betul buat datang dengan niat menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ada satu ganjaran dan juga balasan yang besar di sisi Allah Taala. Jadi perbanyakkanlah langkah-langkah kita menuju ke taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesempatan pergi, ada ruang pergi, ada masa kosong datang. Kadang-kadang orang buat lepas mayang je, lepas mayang baca Fadail Amal ke, baca Riyadus Salihin ke, lepas mayang tunggu sekejap 2-3 minit, kecuali lah darurat ke apa ke. Ada keistimewaan yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Baik, kita sambung perbincangan pembacaan hadis pada hadis yang kedua daripada bab yakin dan juga tawakal. Itu hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, siapa nak baca? Muka surat ke-47, bab yakin dan tawakal. Ini yang hadis Hadis ketiga dah. Okey. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma aywan qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Qala Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar, wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rawahu Bukhari. Wa fi riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhir qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kalimat itulah yang diucapkan Nabi Ibrahim AS ketika dilemparkan ke dalam api. Kalimat itu pula yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW saat orang-orang berseru kepada beliau, sesungguhnya orang-orang telah bergabung untuk menyerang kalian, maka itu takutlah kalian pada mereka. Akan tetapi ucapan tersebut malahan menambah iman mereka. Mereka berkata, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Dalam riwayat Bukhari yang lain,
juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan ke dalam api adalah, cukuplah Allah sebagai penolong diriku ini dan dialah sebaik-baik pelindung. Baik. Hadis yang masyhur daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas, dah banyak hadis dah kita jumpa nama Abdullah bin Abbas ni. Bila tarikh mati ni, tarikh wafat ni? Abdullah bin Abbas. Jeng 70 68 Hijrah. Tahun 68 Hijrah. Radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur dia antara 13 ke 15 tahun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dipanggil di kalangan para sahabat sebagai sahibul marasil. Orang yang meriwayatkan banyak hadis-hadis mursal. Hadis-hadis mursal. Dalam hadis-hadis yang kita baca ni ada satu jenis hadis nama dia hadis mursal. Apa dia hadis mursal? Siapa pernah jumpa? Hadis mursal ni hadis yang diceritakan oleh sahabat ataupun tabi'in yang tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kan, kalau kita baca hadis semuanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis mursal ni, hadis tu famous, hadis tu masyhur, tapi dia tak dengar pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar pada sahabat-sahabat lain, dia dengar kat masjid dan sebagainya. Tapi Abdullah bin Abbas dia terus sebut ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ketika Rasulullah hidup, dia kecil lagi. Jadi tak adalah dia nak dengar banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya dia banyak belajar daripada para sahabat, tetapi dia tidak menyebut dalam sanad dia itu nama sahabat. Jadi hukum dia, kalau sahabat yang buat macam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahih, tak ada pertikaian. Hadis tu tidak ada pertikaian. Tapi kalau yang sebut hadis tu bawah generasi sahabat, iaitu generasi bawah generasi sahabat, generasi tabi'in. Siapa tabi'in yang tuan-tuan perempuan kenal? Imam Malik bin Anas, tabi'in. Malik bin Anas bawah lagi. Hasan al-Basri. Hasan Basri lagi. Ramai Urwah bin Zubair, Sa'id ibn Musayyib, Ikrimah, anak-anak murid Abdullah bin Abbas, ramai, semuanya tabi'in mereka. Abu Zinad Al-A'raj, ramailah. Kalau mereka sebut hadis direct daripada Rasulullah SAW, biasanya hadis tu ada pertikaian. Sebab dahlah jumpa sahabat je, Nabi SAW pun tidak pernah jumpa, tiba-tiba dia terus meriwayatkan hadis direct daripada Nabi SAW. Boleh jadi ada pertikaian. Baik. Abdullah bin Abbas berkata, ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ungkapan perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil, apa makna dia? Cukuplah Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat berserah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal wakil, sebaik-baik tempat berserah adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ni mungkin biasa-biasa. Mungkin kita dah biasa baca dan sebagainya. Tetapi Abdullah bin Abbas kata ini bukan kalimah yang biasa-biasa. Buktinya apa dia? Diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam semasa beliau dilemparkan ke dalam api. Ketika Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, sebab apa? Siapa ingat cerita Ibrahim alaihissalam, kenapa dia dilempar ke dalam api? Kerana dia berdakwah kepada Fir'aun. Bukan? Bukan? Dia memusnahkan berhala. Dia hancurkan berhala tu, orang mari tanya, dia suruh tanya berhala paling besar. Kemudian orang kata tak puas hati, kita kumpul semua orang, kata kita bakar Ibrahim AS.
Waktu sebelum dia dilemparkan, ini direkodkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika sebelum Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api, semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ni semuanya meminta pada Allah Ta'ala supaya selamatkan Ibrahim AS. Bukit bukau, malaikat, penjaga air ketika itu. Jadi ketika dilemparkan Ibrahim AS tu, malaikat penjaga air, khazinul ma', malaikat penjaga air datang jumpa dengan Ibrahim AS, tanya kepada Ibrahim, kau tak minta ke nak mintalah supaya diselamatkan ni daripada api ni? Apa jawab Ibrahim AS? Dia kata, aku hanya meminta dengan Allah Ta'ala. Walaupun malaikat-malaikat ni semua makhluk Allah Ta'ala belaka, tapi dalam keadaan yang darurat, sangat-sangat darurat, bukan keadaan biasa-biasa, bukan hajat, bukan perkara sempurna tak, perkara yang sangat darurat. Mati kalau masuk ni mati. Jadi doa Ibrahim AS, dia doa kepada Allah Ta'ala, hai Allah Ta'ala, kalaulah aku mati ni tidak ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi, selamatkan aku. Allah Ta'ala pun perintahkan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah sejuk dan juga sejahtera kepada Ibrahim AS. Masuk dalam api dalam keadaan selamat. Sebenarnya yakin dan tawakal tu sehingga walaupun hak mari itu malaikat, walaupun yang mari itu benda-benda baik, orang nak tolong dan sebagainya, tetapi tidak, kebergantungan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita perlu faham di sebalik lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kita memang dah tak ada apa-apa, anak-anak tidak ada, mak ayah tak ada, keluarga tak ada nak tolong, kawan-kawan semua tak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang sebaik-baik penolong dan juga tempat kita berserah. Begitu juga diucapkan kepada Nabi SAW, sewaktu orang ramai berkatanya, ramai orang sudah bersatu mahu memerangi kamu, lebih baik kamu takut kepada mereka. Kata-kata seperti itu hanya menambahkan lagi keimanan orang-orang yang beriman, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, bila berlaku kata-kata kepada Nabi SAW ini? Pada peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab, apa yang berlaku dalam peperangan Ahzab? Selepas daripada orang Islam jatuh dan kalah dalam peperangan Uhud, kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah ni semuanya dah lama benci dengan Muhammad ni, kerana takut pengaruh Nabi SAW ni merebak. Jadi kuasa politik mereka tergugat. Nanti Muhammad beriman, orang-orang ramai semua beriman dengan Muhammad, kita tak boleh nak buat apa. Semua kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah, termasuklah pengkhianat-pengkhianat yang ada di dalam kota Madinah, semuanya berkata kepada Rasulullah SAW, innan nasa qad jama'u lakum. Kata manusia ni semuanya datang. Kabilah-kabilah ni bukan Quraisy saja. Dulu dalam perang Badar kamu hanya berlawan dengan Quraisy, dalam perang Uhud kamu juga lawan dengan Quraisy, pun kalah. Ini mari dengan kabilah entah mana-mana, Hawazinnya, mari orang Taifnya, mari Najd dan sebagainya, kumpul di sekitar Madinah. Nak buat macam mana? Maka ketika itu mereka hanya menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi perkataan ini bukanlah perkataan yang hanya semata-mata kita sebut sebagai satu zikir, tetapi kita percaya terutamanya dalam keadaan darurat, dalam keadaan kita ditimpa kesusahan yang amat berat, kita yakin dan tawakal Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah satu-satunya tempat kita berserah. Dan direkodkan juga dalam riwayat Abdullah bin Abbas, itu adalah perkataan terakhir Ibrahim alaihissalam sebelum dicampakkan ke dalam api adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, Nabi Ibrahim disebut dengan hasbi. Hasbi Allah, kalau hasbi Allah tu untuk seorang, hasbunallah untuk ramai. Hasbi Allah untuk seorang, hasbunallah untuk ramai. Baik. Kemudian terus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu
afidatil tayr. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan masuk syurga satu kaum yang hati mereka seperti burung. Riwayat Imam Muslim. Ada ulama, ada tafsiran kedua. Oh, tak ada. Kita ada ulama yang mentafsirkan golongan itu sebagai golongan yang bertawakal, ada juga mentafsirkan golongan itu hati mereka lembut dan sensitif. Ini hadis yang keempat dalam bab ini adalah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Sayyidina Abu Hurairah? Abdul Rahman ibn Sakhr Ad-Dusi radhiyallahu taala anhu. Bila meninggal Sayyidina Abu Hurairah? Antara 57 ke 59. Ada kata 57, ada kata 58, ada kata 59. Sayyidina Abu Hurairah. Hurairah merujuk kepada kucing yang dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dengan baju dia, dalam lengan baju dia dibawa. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu tahun Khaybar. Tahun ke-7 Hijrah, tahun Khaybar. Baik, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini kenalah dengan Sayyidina Abu Hurairah sebab dia ahlu suffah. Dia ahlu suffah. Ahlu suffah orang yang duduk di masjid tak bekerja. Memang orang tu tak bekerja. Kerjanya apa? Kerjanya bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjanya pergi belajar. Bukan sampingan. Belajar tu bukan sampingan. Kerja utama dia pergi belajar hakiki. Jadi dibuat kerja-kerja lain tu sampingan sahaja. Kata Nabi SAW, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Akan masuk dalam syurga, masuklah ke dalam syurga itu orang yang hatinya seperti hati burung. Apa maknanya? Setengah ulama mentafsirkan golongan itu sebagai golongan yang bertawakal. Maknanya hati seperti burung ni seperti hati orang-orang yang bertawakal. Hati orang yang bertawakal itu seperti hati burung. Sebagaimana hadis yang kita akan jumpa nanti, hadis daripada Sayyidina Umar. Kenapa seperti hati burung? Apa kaitan hati burung dengan tawakal? Maknanya lemah. Satu makhluk yang lemah pergi cari makan. Dalam rantaian makanan, burung ni antara binatang yang hujung-hujung sekali. Biasanya dia lah mangsa. Kalau dia keluar, dia lebih risiko kena makan berbanding mencari makan. Dia lebih berisiko untuk dimakan berbanding cari makan. Tetapi dia tak keluar kerana dia yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nak menggambarkan tawakal dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas faktor usaha dan juga kerja kuat kita. Itu hanyalah sebab. Burung pun buat sebab, dia keluar pergi cari makan. Tapi kekuatan dia tidak ada apa-apa makna. Ada juga yang mentafsirkan makna hati burung itu adalah hati mereka lembut dan juga sensitif. Maksudnya orang yang masuk syurga ni orang yang hati lembut, hatinya santun, sensitif. Tak boleh buat jahat sikit kat orang, tak maaf selalu, contoh. Orang yang sentiasa muhasabah, berasa jahat sikit, menangis contohnya, teringat ke dosa-dosa. Itu antara ciri-ciri ahli syurga, tanda-tanda dia tu ahli syurga. Kemudian hadis yang kelima, An Jabir radhiyallahu anhu anna ghazama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd lamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa'arqas thumma ila fi wadin kathir al-'idha فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خمرة فعلق بها سيفه ومنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عنده عربي فقال إن هذا فرض علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت
وهو في يده صلبة قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترقه فقال تخافني قال لا فقال فمن يمنعك مني قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيح قال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني فقال كن خير آخر فقال تشهد أنا لا إله إلا الله وأنا رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك وخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya diikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Najd. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, kami pun ikut kembali. Kemudian mereka, iaitu orang-orang yang ikut berperang bersama beliau, tiba di suatu lembah yang ditumbuhi banyak pohon besar yang berduri, iaitu berdekatan dengan waktu Qailullah tidur siang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari tunggangan beliau, sedangkan para sahabat mereka berpecah untuk berteduh di bawah pohon. Rasulullah sendiri bersendirian singgah di bawah pohon samurah. Lantas beliau pun mengantungkan pedangnya pada dahan pohon tersebut. Kemudian kami tertidur sejenak. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami dan ternyata di sisi beliau ada seorang Arab Badui. Lalu beliau bertutur, orang ini menghunus pedangku sewaktu aku sedang tidur, dan ketika aku bangun pedang itu sudah berada di dalam genggaman tangannya. Selanjutnya orang Badui itu bertanya, siapakah yang akan menghalangi, iaitu menyelamatkan engkau dari seranganku ini? Aku menjawab Allah sebanyak 3 kali. Meskipun demikian, Nabi tidak menghukum orang Badui tersebut dan kemudian beliau duduk. Hadis muttafaqun alaih daripada riwayat Jabir. Bertutur dan riwayat lain, kami bersama Rasulullah SAW di Zatul Riqaq, yakni setelah perang Zatul Riqaq. Setelah kami mendapati pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah SAW di sana. Lantas seorang dari kaum musyrikin datang menghampiri beliau, sedangkan pedang Rasulullah SAW tergantung di pohon tersebut. Lalu orang itu menghunuskannya seraya bertanya, apakah kamu takut kepadaku? Tidak, jawab beliau. Lantas siapa yang akan menghalangi menyelamatkan kamu dari seranganku? Sahutnya lebih lanjut, maka beliau menjawab Allah. Adapun dalam riwayat Abu Bakar al-Ismaili dalam sahihnya dikisahkan orang itu bertanya, siapa yang akan menyelamatkanmu dari seranganku? Allah, jawab beliau. Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya. Kemudian Rasulullah mengambil pedang itu seraya bertanya, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dari seranganku? Orang itu pun meminta, jadilah orang yang selalu berperilaku baik. Beliau bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang disembahannya hak selain Allah, dan bahawasanya aku adalah Rasulullah? Orang itu menjawab, tidak, tetapi aku berjanji kepada engkau untuk tidak memerangimu dan tidak bergabung dengan orang-orang yang memerangimu. Rasulullah SAW kemudian membiarkan orang Badui itu pergi. Lantas dia mendatangi para sahabatnya dan memberitahu, aku mendatangi kalian setelah mendatangi orang yang terbaik. Baik, hadis yang panjang daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, pun antara sahabat yang kecil besar. Jabir bin Abdullah, sahabat kecil ke sahabat besar? Sahabat besar. Usia dia kecil ke besar? Kecil kecil. Dia pun meninggal dunia pada tahun 78 Hijrah. Ketika Rasulullah wafat pun dia masih kecil. Jadi pada suatu ketika dia pergi
mengikut bala tentera yang dipimpin oleh Nabi SAW menuju ke satu tempat berdekatan dengan Najd. An-Najd. Di mana Najd? Sebelah Hijaz. Kalau kita tengok peta Arab Saudi tu, kawasan Hijaz, Madinah, Mekah, Jeddah. Itu kawasan dipanggil tanah Hijaz. Tanah Hijaz. Sebelah Hijaz, wilayah lain nama dia Najd. An-Najdu. Najd. Hari ni Riyadh, kawasan Riyadh tu dipanggil kawasan Najd. Jadi dipegang, Jabir ikut pulang bersama-sama dengan Nabi SAW. Peperangan apa kat sini? Dia disebut tak? Kat bawah tu dalam riwayat Ismaili dia disebut peperangan Zatul Riqa. Zatul Riqa. Zatul Riqa ni maksudnya ada yang kata dia nama sejenis pokok Zatul Riqa. Ada yang kata Ar-Riqa tu adalah kain perca, kain-kain perca. Zatul Riqa. Kain perca. Kenapa kain perca? Sebabnya sahabat radhiyallahu anhu ada yang pergi berkaki ayam, pergi ke Najd tu. Jadi kulit dia cabut-cabut, kulit kuku dia cabut. Jadi dia terpaksa balut dengan kain perca. Lubang-lubang kaki. Baik. Kemudian ikut pulang bersama-sama dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan mereka berehat dan tidur siang sebelum tiba waktu zuhur di satu lembah yang terdapat banyak pohon-pohon berduri. Lalu Nabi SAW turun dari kenderaannya dan orang lain pun ikut sama berteduh di bawah pohon-pohon itu. Nabi SAW berehat di bawah pohon samurah. Kemudian beliau menggantungkan pedangnya di situ. Kami semua tertidur. Pohon samurah ni apa dia? Mana pokok samurah? Allah Allah, saya pun tak tahu rupanya macam mana. Tapi katanya macam pokok yang rendang, yang apa nama? Pokok rendang kat tengah-tengah padang pasir tu. Yang biasa kambing panjat. Baik. Kemudian beliau menggantungkan pedangnya di situ. Kami semua tertidur. Tiba-tiba Nabi SAW memanggil kami. Kami dapati di sisinya ada seorang Arab dusun. Arab dusun Badui lah. Arab dusun tu dipanggil dalam syarak sebagai A'rabiyun. A'rabiyun. Cuba kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, cuba kumpul semua cerita Nabi SAW dengan orang Arab dusun. Ada orang buat sebenarnya, tapi dalam syarak. Cerita-cerita Nabi SAW dengan Arab dusun, Arab Badui. Jadi kat sini orang Arab Badui buat benda. Tengah tidur orang ini menghuduskan pedang kepada saya. Kemudian saya bangun sedang pedang itu masih terhunus di tangannya. Kata orang dusun ini, siapakah yang dapat menghalang kamu daripada perbuatanku ini? Saya katakan Allah. Saya ulang 3 kali. Nabi Muhammad tidak menghukum orang dusun itu. Lalu beliau duduk. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maknanya dekat sini Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat semua tidur. Nabi SAW tidur kat satu tempat lain. Mereka sedar dalam keadaan dah selesai dah cerita tu. Kisah tu sudah berlalu. Maksudnya Rasulullah SAW cerita semula dekat dia orang ni. Maksudnya tadi orang Arab Badui datang nak bunuh Rasul, dia pun tanya siapakah yang dapat selamatkan kamu. Rasulullah sebut Allah SWT 3 kali. Dan orang tu duduk. Orang tu terduduk. Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Riwayat ni riwayat siapa? Tadi ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Riwayat yang ni riwayat siapa? Dia ada tulis situ. Riwayat ni ada dalam Sahih Muslim sahaja. Riwayat kedua ni ada dalam Sahih Muslim sahaja. Wa fi riwayat ini ada dalam Sahih Muslim sahaja.
Dan dalam riwayat itu juga menyebutkan bahawasanya kisah ini adalah sebab turun kepada satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum. Surah Al-Maidah ayat ke-11. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah SWT kepada kamu apabila ada orang datang, ada satu kaum datang menghunuskan pedang kepada kamu, lalu Allah Ta'ala tahan pedang itu daripada kamu. Baik. Ini kisah yakinnya Nabi SAW. Kisah yakin dan tingginya tawakal Nabi SAW, sehingga ketika di mata pedang pun Rasulullah menyerahkan keyakinan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Dalam riwayat ini, kami semua bersama-sama dengan Nabi SAW dalam peperangan Zatul Riqah. Kemudian kami tiba di sebuah pohon rendang. Kami biarkan pohon itu digunakan oleh Nabi SAW. Kemudian datang seorang lelaki musyrikin. Waktu itu pedang Nabi SAW digantung di pohon itu. Lelaki itu menghunuskan pedangnya, lalu bertanya kepada Nabi SAW, adakah kamu takut kepadaku? Jawab Nabi SAW, tidak. Lelaki itu bertanya lagi, siapakah yang dapat menghalang kamu daripada perbuatanku ini? Dijawab oleh Nabi SAW, Allah. Ini adalah riwayat Imam Muslim. Yang ini tak disebut lelaki itu Badui. Disebut lelaki daripada kaum musyrikin. Tak sebut dalam riwayat itu orang Arab Badui. Kemudian riwayat yang ketiga. Dalam hadis ini ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Kenapa Imam Nawawi dia tak sebut satu je riwayat? Dia tak ambil yang paling sahih sekali, dia boleh ke sini. Kenapa dia ambil 2-3 riwayat? Kerana nak menyempurnakan kisah dan juga hukum. Baik. Kemudian dalam riwayat ketiga, dalam rekod Abu Bakar Al-Ismaili dalam buku sahihnya. Pernah dengar sahih Abu Bakar Al-Ismaili? Tak pernah dengar. Al-Ismaili. Tak pernah dengar? Okey, kena tahu. Abu Bakar Al-Ismaili, dia ada satu kitab nama dia Al-Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Dia ada satu kitab dipanggil Al-Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Al-Mustakhraj nama kitab ni. Al-Mustakhraj. Dia bagi Mustakhraj Abi Bakar Al-Ismaili. Mustakhraj Abi Bakar Al-Ismaili. Tetapi kitab ini tidak ada dalam cetakan zaman moden, tak ada. Disebut oleh para ulama, contohnya macam dalam ni lah. Ni Imam Nawawi sebut tahun bila ni? Tahun 700 Hijrah. 700-800 Hijrah. Hari ni kitab Abu Bakar Ismaili ni tak ada. Cari pergi kedai lah. Carilah kedai mana tak jumpa. Nama kitab Mustakhraj Abi Bakar Al-Ismaili. Tak jumpa di kedai. Tak dicetak. Hilang. Hilang Allah Allah. Jadi dalam kitab tu, Syekh Abu Bakar Al-Ismaili ni dia membawa hadis-hadis yang pada dia sepatutnya ada dalam Sahih Bukhari. Dia kata hadis ni sepatutnya kena ada dalam Sahih Bukhari, tetapi Imam Bukhari tak bawa. Dipanggil Mustakhraj Abi Bakar Al-Ismaili. Boleh faham? Maksudnya Abu Bakar Al-Ismaili ni ditulis satu kitab, nama dia Mustakhraj Sahih Al-Bukhari, dengan andaian dia, dengan ijtihad dia, bahawasanya Imam Bukhari ni ada lagi hadis yang dia tercecik. Dia pun buat satu kitab nama dia Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Okey. Jadi ni antara riwayat ini, bahawa lelaki itu berkata, siapakah yang dapat menghalang kamu daripada perbuatanku ini? Allah. Jawab Nabi Muhammad. Pedang itu pun terjatuh dari tangan lelaki itu. Tadi tak ada cerita pedang terjatuh daripada tangan. Hanya ada dalam rekod Abu Bakar Al-Ismaili. Jawab Nabi SAW, pedang itu pun terjatuh dari tangan lelaki itu. Kemudian pedang itu diambil oleh Nabi SAW. Lalu beliau berkata, siapakah yang dapat menghalang saudara daripada perbuatanku ini? Lelaki itu berkata, jadilah saudara sebaik-baik orang yang diminta perlindungannya. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, mahukah saudara mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa saya ini utusan Allah? Dijawab oleh lelaki itu, saya tidak mahu. Tetapi saya berjanji kepada saudara, saya tidak akan memerangi saudara dan saya tidak akan menyertai sesiapa yang memerangi saudara.
Lalu Nabi SAW membiarkan sahaja lelaki itu lepas dan meneruskan perjalanannya. Kemudian lelaki itu pergi berjumpa sahabat-sahabatnya, lalu berkata, saya mahu bertemu sebaik-baik manusia. Saya baru bertemu sebaik-baik manusia. Maknanya hadis ini Rasulullah SAW melepaskan seorang yang apa dia? Asalnya harbi, kemudian bertukar jadi zimmi. Daripada mula-mula dia nak bunuh Nabi SAW, ini harbi ya. Ini kalau berterusan, kita kena perang, kita kena lawan. Tapi oleh Nabi SAW nak ajar berkaitan dengan yakin dan tawakal tadi tu, jatuh pedang dia. Dalam riwayat-riwayat yang lain banyaklah cerita. Ada yang kata sebenarnya Jibril AS datang tolak pedang tu dan sebagainya. Hakikatnya Allah Ta'ala yang buat. Caranya bagaimana, Wallahu a'lam. Yang sahihnya memang dia tak jadi bunuh, pedang jatuh, Nabi SAW selamat. Jadi dia bertukar daripada seorang harbi kepada zimmi. Kalaulah masuk Islam itu, orang yang tak masuk Islam wajib dibunuh ketika itu, saya Rasulullah sudah bunuh orang tu. Maksudnya tidak ada paksaan orang nak masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang tersebut dua syarat. Apa dia? Yang pertama, dia tidak akan memerangi Nabi SAW. Yang kedua, dia tidak akan bersama dengan orang yang memerangi Nabi SAW. Jadi umat Islam, asal hubungan dengan non-Muslim, asal hubungan dengan orang bukan Islam adalah kita tidak berperang. Dengan dua syarat ni tadi. Kamu tidak bersama dengan orang yang memusuhi agama Islam, kamu juga tidak memusuhi. Dua benda. Kalau kamu bersama, kita terpaksa lawan, kita terpaksa perang. Kan dalam doa yang dulu pun kita belajar kan, doa nombor 2. Muka 47 tu doa nombor 2. Nabi SAW pun ajar doa, wa bika khasamna. Hanya denganmu saya hadapi musuh. Walaupun dalam doa yang lembut-lembut Nabi Ta'ala ajar berserah diri dan sebagainya, tetapi Islam juga ajar supaya berlawan. Islam ajar supaya kita berlawan. Cuma berlawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam perkara yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara dalil kenapa para ulama meletakkan satu kategori non-Muslim sebagai zimmi. Macam hari ni, macam mana kita nak letak seorang itu sebagai zimmi ataupun harbi? Dia jadi hak kerajaan, hak pemerintah. Walaupun kita kata, dok aku kenal ni memang harbi ni. Memang harbi. Tapi dok, mu tak boleh pergi bunuh dia, tak boleh. Tak boleh ambil pedang pergi bunuh dia, tidak. Walaupun kita tahu, ni memang dia ni hina Nabi SAW ni hina syariat Allah Ta'ala ni. Tapi dok, bukan kerja kita ambil pedang pergi bunuh dah. Itu di bawah tanggungjawab pemerintah. Pemerintah kategorikan dia zimmi. Adalah masalah dan juga pertimbangan pemerintah. Baik. Lalu dia berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, lalu berkata, saya baru bertemu dengan sebaik-baik manusia. Dan dia tidak masuk Islam pun. Baik. Kemudian hadis yang ke-6, hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu bertirhat dah. Tirhat. Jadi kita sambung pada hadis yang ke-6. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.